Assalamualaikum, anda sedang menonton Freedom Channel. Nama aku Bon dan hari ni kita akan sembang-sembang berkenaan ini dia, Sonic Saber. Kenapa aku nak bersembang dengan Sonic Saber hari ni? Sebab aku ada 3 jenis Sonic Saber dekat sini. Apa beza dia? Satu adalah made in Philippines, iaitu yang reprint yang paling latest sekali ada dekat pasaran, dan juga yang first print dekat sini. Ini adalah kit yang berumur dah dalam dekat 30 tahun, tahun 94. Dan kenapa ada kit yang ketiga ni? So kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan hari ni tak ada unboxing. Unboxing adalah juga kan, tapi tak ada pemasangan sebab yang made in Philippines saya dah pasang dah sebelum ni. Punya excited nak pasang masa start balik main Tamiya. So saya dah pasang. So saya akan review je sikit berkenaan kit ini, macam mana rupa dia selepas dah siap pasang. So apa tunggu lagi? Jom kita tengok sekarang. So inilah dia, kita punya 3 kit Sonic Saber. Hari ni saya nak buat perbandingan lah antara 3 kit yang saya pernah beli ni. Yang pertama sekali adalah ini dia. Ini adalah made in Philippines reprint punya Sonic Saber, dan ini adalah first print Sonic Saber made in Japan. Dan ini adalah yang dikabarkan first print made in Japan daripada seller yang saya belilah. So saya nak check lah dekat sini apa perbezaan 3 ni. Kenapa yang ada yang murah, ada yang mahal. So seperti yang semua orang tahu, yang first print adalah vintage punya kit dan lebih mahal daripada yang reprint made in Philippines. Sebab ialah perbezaan umur dia. Tetapi antara 2 first print yang saya beli ni, yang ini lebih mahal daripada ni. Mahalnya lebih kurang 2 kali ganda jugalah. Tapi yang ini jelas first print kalau saya perhatikan. Tapi yang ini saya ada sedikit benda yang nak dipersoalkan lah. So hari ni saya nak share lah kepada semua. So kita tengok dulu di sebelah hadapan kotak ni. First kali macam biasalah, kalau yang reprint ni baru lagi, so kita nampak kotak dia lebih putih, lebih cerah lagi. Lebih cerah lagi. Tapi untuk first print dia dah kekuning-kuningan lah macam biasa, sebab kit pun dah 20-30 tahun. Tahun 94 kalau tak salah. Mana? Tahun 94 punya kit. Semua kotak akan tulis 94 tahun keluaran dia, tapi bila dia dikeluarkan, dimanufacturedkan dia tak tulis lah dekat kotak. So kita tak tahu bila sebenarnya kit tu keluar. Tapi yang first print memang jelas lah 94 dia akan keluar. So di sebelah hadapan dia kita tengok memang sama. Lagi-lagi yang 2 ni, 2 vintage ni memang sama. Tulisan kat atas ni, yang bawah ni sama, ini pun sama, ni sama, semua sama. Tapi dekat sebelah sini, kalau tak salah saya ada perbezaan. Oh tak ada. Semua sama. Untuk 3 kit ni, dia punya cover art dia semua sama. Okey, kita letak yang masih tidak diketahui ni dekat tengah. Oh kejap, ada perbezaan sedikit. Okey, di sebahagian untuk made in Philippines, dia ada tulisan Japan dekat sini atas Koshita Shogakukan. Kat sini tak ada. Itu je lah beza dia untuk di bahagian hadapan. Okey, so kita letak made in Philippines kat sini. First print yang tengah ni, dan juga reprint. Okey, kita tengok di bahagian bawah dia apa perbezaan dia. Okey, untuk first printnya sama je dua-dua ni. Untuk reprint, dia ada gambar bateri dekat sini apa semua, yang separately sold item yang kita kena beli sendiri dekat luar. Sebab yang ini tak ada engine di dalam. Yang ini pun sama, tak ada engine, kena beli juga kat luar. Tapi cara dia tulis tu adalah berbeza lah. Dia ada gambar enjin-enjin yang
padu ni, empat ni. So kat sini ada tulis made in Japan, dan di sini made in Philippines. Okey. Di sebelah bawah, di sebelah tepi kita boleh tengok kat sini fully call. Lepas tu gambar Sonic Saber sama, dan juga dekat sebelah sini ada tulis di sebelah atas ni ada tulis Tamiya sama, dan dekat sini ada tulis manufactured in Japan. Kat sini pun sama. Mungkin tak apa jelas kat dalam kamera sebab gelap, tapi item code dia adalah sama 19402, cuma bezanya adalah harga first print adalah 600 yen dan bertulisan berwarna biru. Tapi yang Sonic Saber ni dia 780 yen. So harga yang terkini lah, memang ada kenaikan lah sebab ada inflation apa semua kan. Okey, kita tengok di sebelah sini. Okey, habis bateri pula tiba. So kita sambung. Okey, di sebelah bawah. Kita tengok dulu di sebelah bawah dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, belah kiri tu adalah sama je, dia tunjuk model dia di bahagian dalam, di bahagian chassis dia dan juga gear. Okey, di bahagian tulisan Jepun dekat tengah tu pun sama je, dan juga bahagian sini pun sama juga, tak ada apa yang beza, semua sama. Perbezaannya adalah di kawasan sini je lah. Bawah tulisan Tamiya ni, kalau yang made in Philippines dia ada beza sikit. Dia ada tulis apa tah, Tamiya.com. Tamiya.com kat situ. Yang bawah ni tak ada lagi. Maybe time tu tak ada lagi website. Mungkin penggunaan internet kurang lagi zaman tu, ataupun tak ada lagi. Okey, so itulah dia. Dan di bawah ni ada tulis lah Ondawara Shizuoka City Japan. Dekat sini dia lebih sikit lah, dia ada nombor-nombor Tamiya Incorporated atau semua tu. So itu saja beza. Di bahagian luar memang tak banyak sangat lah beza kalau kita tengok. Cuma sedikit je perubahan dari segi macam harga apa semua tu lah. Tapi di bahagian dalam ada banyak lah perbezaan dia. So kita tengok dulu. Yang Filipin ni saya tak ada benda lah kat dalamnya, sebab saya dah pasang. Ni dia kitnya. Kita dah pasang, kita letak dulu tepi. Okay, so kalau untuk made in Philippines, biasanya reprint dia ada nombor dekat sini. Ataupun yang made in Philippines yang baru-baru, yang kit-kit yang baru, keluaran baru, selalunya ada nombor dekat sini. So dalam di sebelah bawah, kalau yang made in Philippines, macam biasalah ada kertas warning apa semua ni. Kemudian dia ada tulisan yang macam ni lah selalunya. Sama je, kebanyakan made in Philippines semuanya kotak macam ni sekarang. Dan juga ni sticker sheet dia. Dua ni kita boleh buat pembandingan sekejap lagi. So kita letak dulu di sebelah tepi. Okey, kalau kita tengok antara dua ni, ini adalah kit first print yang sememangnya pasti first print, dan ini adalah salah satu lagi. Saya buka dulu. Nampak sama kan? Okey, dari segi kotak cover ni, dekat sebelah dalam, yang ni yang first print, ni yang biasa. Yang first print juga tapi diragui first print. Okey, kita tengok dekat sini kartunnya sama je, tak ada beza. Sama je, semua sama. Okey, kotak dia saya letak sini. Yang ni pun kotak first print, tak bawah dulu, saya asingkan takut bertukar. Okey, perbezaannya bermula dekat sini. Kotak ni, ni kotak first print, ini kotak saya rasa first print juga, tapi mungkin dia keluar lambat sikit. Manufactured dia adalah lain, ataupun tahun dia setahun 2 tahun kemudian ke baru dia buat yang ni. Tapi bolehlah kita nak panggil first print. Tapi kalau boleh biar jelas lah cara penerangan kalau anda seorang seller tu kan. Sebab kan kalau kita tengok dekat belah dalam, kita keluar sekejap. Saya nak asingkan dulu yang besar ni.
Okey, kalau kita tengok di bahagian dalam dia. Pastilah kejap. Sorry ya. 5 minutes later. Okey. Kalau kita tengok kotak yang first print di bahagian dalam dia macam ni. Tapi yang ni lain. Takkan first print, dua-dua first print tapi keluar kotak yang berbeza kan? Inilah beza dia. Kalau pemerhatian saya, kalau kit-kit lain pun yang first print kebanyakannya kotak bawah ni dia still akan gunakan ni first print yang lama tau, bukan yang macam first print tahun 1998 ke 1999. Diorang dah tak guna dah kotak yang macam ni. Diorang lebih guna yang lebih latest lah, yang macam ni. Kalau kotak yang lebih lama kebanyakan dia ada tunjuk gambar kit dekat tepi ni. Untuk kotak yang belah bawah lah. Macam ni ada gambar bateri. Sini ada gambar spray. Dan ini adalah dia punya aksesori lah. Tapi kebanyakannya adalah tepi ni dia guna gambar kit. Sama macam box, cover box dia. Tepi akan ada gambar kit. Itu perbezaan dia. Tapi kalau yang ni dia tunjuk yang apa yang boleh tak boleh ni, warning dia dekat tengah ni. Dan tepi ni tak ada gambar kit lah, dia just tunjuk gambar aksesori Tamiya. Itu dia. Itu adalah salah satu perbezaan kit first print dan juga first print tapi production dia yang lain, production kemudian. Tu perkataan yang betulnya lah. First print, dua-dua first print, first production dengan second, third, mungkin yang tahun lain lah punya production. Okey, sekarang kita bandingkan manual. Ini manual yang ini, manual yang ini, dan ini adalah yang Filipin. Okey, kalau kita tengok yang production yang kemudian size dia punya manual adalah sama. Tapi kalau first print punya production, yang first productionnya manual dia lebih besar. Nampak tak? Ada beza Mungkin ada orang terlepas pandang sebab dia orang tak pernah check, and Tamiya pun tak pernah riliskan apa-apa kata. Ini pun sekadar pemerhatian saya lah, dan yang saya perhatikan opinion saya sendiri. Bukanlah saya dapat info dari mana-mana. Tapi saya rasa besar kemungkinannya tepat lah. Okey, kalau kita tengok ni dia punya manual yang first print adalah lebih besar. So kalau kita tengok di bahagian dalam dia, kita letak stiker sekejap lagi kita tengok. Okey, belah dalam semuanya sama, cuma dekat kawasan sini, belah bawah ni. Okey, ni yang first print production yang kemudian tengok belah dalam dia. Nampak tak? Enjin dia dah bertambah. Ada 5 sekarang. Yang ni ada 4 je. Bermakna ada enjin baru yang dah keluar. Maknanya ni production yang kemudian. Yang ni mungkin ada baru 4 jenis enjin yang dah keluar. Nampak tak beza dia? Dan kalau kita tengok yang Filipin tak ada. Dia buang. Kosong dah. Ni yang latest punya. Dia dah tak tunjuk. Sebab kalau kita tengok enjin dekat sini, stiker enjin tu adalah gambar stiker enjin yang dulu. Kiranya kalau sekarang kita jumpa motor ni, motor ni adalah vintage lah. Sekarang dah tak ada jual lah. Sekarang punya design motor atau enjin ni adalah lain. So ni adalah model-model motor yang vintage lah. So ini adalah first print, first production. Ini adalah production yang kemudian lah. Okay, di sebelah belakang pula, kalau kita tengok ada apa-apa beza dia tak? Okay, ini adalah dia. Yang saya perhatikan dekat sini, kawasan ni. Ini kawasan apa ni kawasan yang boleh letak bearing ni. Bearing dekat gear ni. Kalau kita tengok yang production kemudian punya adalah sama. Dia pun ada juga. Tapi kalau yang made in Philippines, dia dah kosongkan dah. Tak ada. Tapi yang ni ada. Dua ni ada.
Okey. Dan akhir sekali di bahagian bawah lah. Okey, ni first print. Nampak tak beza dia? First print dia tulis Sonic Saber macam ni. Lepas tu gambar kereta daripada tepi. Kalau yang production kemudian dan juga made in Philippines, dia ada gambar Sonic Saber dan gambar daripada macam cover box dia. Itu beza dia. Itu dari segi manual lah. Manual ni antara yang paling banyak lah perbezaan dia. So ini yang made in Philippines, yang ini second production, dan yang ini adalah first print. Okey, settle satu. Sekarang kita tengok stiker. Ini adalah stiker first print. Ini production yang kemudiannya. Sama je kan, tak ada beza. Stiker dia tak ada beza. Tapi kalau kita tengok yang made in Philippines, ni dia. Perbezaan dia adalah 1 hour later. Okey, perbezaan dia tak ada. Sama je, semua sama. Tulisan dekat bawah tu pun sama. Even yang kat tepi tu pun sama. So stiker tak ada perbezaan. Okey. So sekarang kita tengok perbezaan ini. Saya rasa yang ni tak ada perbezaan. Ada. Ini yang second production, ini adalah first production lah. Kita cakap second lah tak payah cakap production kemudian. Yang first production, first print dia ada tulis dekat sini. Mungkin tak berapa nampak. Ni nampak ni ada jenis tulisan. Dia ada tulis dekat sini Magnum Saber. Makna rim yang pertama dibuat adalah daripada model Magnum Saber. So yang first print dia akan dapat mold daripada Magnum Saber. Tapi kalau yang dah di production, kemudian production, dia dah tak guna dah mold itu. Dia ada nombor siri kat sini 19401. Dia tak guna dah yang Magnum Saber tu. Tu dari segi rim. Kemudian kita tengok apa ni. Kalau dari segi chassis dekat sini ada tulis dekat situ. Nampak tak? Liberty Emperor. Dia menggunakan chassis Liberty Emperor. Tapi kalau yang ni dah tak ada lah. Dia ada nombor je, nombor siri 1993. Sama dengan Liberty Emperor 1993. Cuma dekat sini dia dah guna nombor kod, item code 19501. Okey, itu perbezaan dari segi chassis. Kemudian ini dia. Ini first print. Ini second production. Ada beza tak? Yang ini bezanya dekat sini. Ini ada tulis 19401. Nampak tak? Tapi yang ni dia tulis 19501. Beza dia daripada item code ada beza. Saya tak pasti 19501 tu apa. Liberty Emperor mungkin. Yang ini adalah Magnum Saber 19401. Okey, sekarang kita tengok tayar. Okey, tayar kalau di belah sini dia sama je 1994 punya tayar. Tapi dekat belah belakang first print mesti made in Japan. Tapi kalau production yang kemudian tak ada, kosong je, dia ada nombor je kat situ. Tu beza dia. Dan ini grease lah yang pasti. First production, first print mesti grease timah lah. Ada setengah seller cakap, kadang dapat yang plastik, kadang dapat yang besi atas nasib. Tak Selalunya kalau first print mesti grease timah.
Kalau dapat yang plastik tu selalunya kit-kit yang kemudian. Bukan macam Sonic Saber, Magnum Saber ni adalah kit yang terlampau lama. So time tu tak ada lagi grease plastik. Masih lagi grease timah zaman tu. Masa dia keluar. Kalau dah tahun 98, 99 tu ada possibility macam yang seller tu cakap lah. Sesetengah seller. Dia cakap ada timah, ada plastik. Tapi kalau kit macam Sonic Saber ni tak. Dia mesti kalau first print mesti dapat grease besi. Itulah beza dia. Tapi kalau saya perhatikan, ada juga yang tak berapa jujur. Kalau kita tengok kat sini, stapler ni dah pernah buka. Maknanya ada orang tukar dia punya grease. Mungkin dia nak letak kat kit lain ke. Dia buka sini je. Yang ni dia tak buka. Dia buka sini, tu dia tarik lah grease tu keluar, tukar. Mungkin bukan salah seller kita, seller Malaysia. Mungkin daripada Jepun, dia pun ambil daripada Jepun. Mungkin orang Jepun yang tukar kan. Tapi at least kalau seller tu memang jenis yang ambil tahu pasal first print ataupun tidak, dia kena lebih jujur lah bagi tahu yang grease ni plastik. Mungkin ada orang dah tukar ke apa ke, bukannya dia manipulate perkataan seperti kalau kit dulu pun ada possibility dapat yang ni. Tak, sebenarnya dah ditukar. Okey, tu dari segi gula-gula kita. Engine tak ada, Sonic Saber tak ada engine dia tak dapat engine sekali. Okey, dan akhir sekali yang ini. Ini apa ni namanya? Body dia, perbezaan dia adalah sini sama dia, ada tulis 94 tahun kat batang ni. Saya rasa dari segi yang warna hijau tu, runner yang berwarna hijau tu, mana ada tulis Liberty. Dekat sini. Nampak? Tu nampak ada tulis Emperor dekat situ. Apex dia. Ni Apex kan kalau tak salah. Apex dia ada tulis Liberty Emperor. Ini untuk first print. Kalau production yang kemudian, kita tengok dah tak ada. Boleh nampak? A few minutes later. Boleh nampak? Saya tak tahu boleh nampak ke tak, tapi kat situ dia tulis item code lah, bukan tulis Liberty Emperor. So itu saja bodinya. Body untuk production yang kemudian. Itulah dia perbezaan antara Sonic Saber made in Philippines, Sonic Saber production yang kemudian first print, dan juga Sonic Saber first print. Perbezaannya ada yang ketara dan ada yang tak ketara lah. Yang tak ketara tu macam cover box dia memang sama lah, hampir ketiga-tiganya hampir semua sama. Yang perbezaan yang ketara seperti box yang belah bawah ni dan juga manual lah, antara yang banyak. Dan juga dia punya ni lah, parts body apa semua tu ada tulis tu lah, Magnum Saber, Liberty Emperor dan item code. Itulah perbezaannya. So dekat sini saya tak adalah nak kata salah mana-mana pihak. Kita tak tahu datangnya daripada mana. Kalau contoh ada sesetengah tukar parts, macam dia ambil chassis yang Liberty Emperor tu, dia tukar kepada chassis yang baru yang made in Philippines. Itu adalah sikap yang tidak bertanggungjawab lah daripada sesetengah pihak. Ada juga yang tukar grease, selalunya yang tukar grease lah. Kita boleh nampak, boleh check je daripada plastik grease tu sendiri,
sama ada pernah dibuka atau tak pernah dibuka. Tapi kita tak boleh nak salahkan seller yang kita beli dengan siapa tu, sebab dia pun membeli daripada orang lain. Mungkin orang yang sebelum tu dia pernah buat kerja macam tu kan. Kita tak boleh nak salahkan seller yang kita beli tu. So dekat sini video ni saya bagi tahu awal-awal bukanlah untuk menyalahkan mana-mana pihak, just nak bagi tahu perbezaan antara tiga jenis kit yang sama tapi lain-lain production. So kat sini dapat membuka mata lah untuk kolektor-kolektor yang tengah dekat sana, yang lebih kepada perfectionist ke, yang mahu kan kalau first print betul-betul first print, bukannya production yang kemudian ke apa ke. Kat sini korang boleh tengok lah dengan jelas. Saya minta maaf kalau ada seller-seller yang terasa ke kan, kalau dia rasa macam barang ni daripada dia ke. Bukan nak cakap siapa-siapa, ni just nak bagi info dan juga pembuka mata lah kepada semua orang. And benda ni pun daripada pemerhatian saya sendiri, tak ada pun daripada kata-kata orang-orang Tamiya ke apa ke, daripada founder Tamiya ke, tak ada. Ini semua daripada pemerhatian saya sendiri. So sekarang jom kita proceed kepada kit. Sebab saya ada cakap nak buat review kit ni sendiri. Inilah dia. Selepas kita dah siap pasang, inilah dia. So saya tak adalah buat video pemasangan sebab saya dah pernah pasang sebelum ni. Ni saya pasang tahun 2019 kalau tak salah. Kayaknya ni adalah my first Tamiya lah, Tamiya kit. Sebab sebelum ni 20 tahun lepas saya cuma main Goki je, mampu Goki je. Sekarang dah boleh beli Tamiya, dah ada duit sikit boleh beli Tamiya. Dua ni dan juga yang inilah yang saya pasang, tiga ni. Yang ni saya buat video tapi saya tak pernah edit dan upload sebab saya rasa macam yelah, time tu pun masa baru-baru lagi nak buat video. So jom kita review dulu Sonic Saber. Kalau kita tengok kat sini sama je, bezanya adalah stiker dan body dia. Kalau kita tengok body Sonic Saber ni, dia lebih kepada putih-putih susu sikit. Kalau yang ni putih, yang putih lah, putih kertas tu, putih kertas A4 tu. Ni putih susu sikit. So kita tengok, memang lawa lah. Dekat sini ada tulis R Seba. Seba ni adik-beradik Seba tu lah, apa, Let's Go Brothers tu. Ray Seba kalau tak salah. Kat sini ada Go Seba, G Seba. Ni adalah Sonic Saber. Dia tak ada datang dengan yang belah belakang tu, apa, dia punya bumper belakang. Dia just datang macam ni, 4 roller. Roller belakang dekat sini dia pasang. Kemudian dia punya wing kat bawah ni menggunakan chassis Type 1 bukan Type 2. Beza Type 1 dengan Type 2 kalau tak salah saya adalah inilah dia punya switch dia. Kalau Type 2 dia bulat, dia kita pusing macam tu. Mana yang polar bear? Polar bear, nampak ini Type 2. Kalau ada beza pun, dia punya ni bulat, switch dia bulat. Lepas tu kalau kita tengok dekat kawasan bumper depan ni, macam tu ada beza. Dan tengah dia, tempat letak wing tu. Dan juga belakang Super 2 dia ada bagi yang belakang sekali. Kalau Super 1 tak ada bagi. Tapi rasanya boleh pasang juga. Tak boleh sebab skru dia dekat sini. Super 1 tak ada tempat skru dia, kat tengah ni. Kalau ada chassis TZ, dia ada bagi yang boleh cantum dengan tengah ni. So dia boleh keluar macam tu kan. Okey, itu adalah chassis dia. Engine tak didatangi sekali, malangnya. Tapi tak apa, sebab kit ni pun murah. Masa beli, masa baru keluar dulu, made in Philippines, 50 je. Sekarang nak dapat pun susah. Kalau dapat pun harga dalam paling murah pun 70-80 lah. Tapi kalau tengok kat Shopee pun memang tak ada jual. Hari tu ada Your Ultimate Hobby Station, Your Ultimate Hobby Shop ada jual Sonic Saber sekejap je. Macam pisang goreng orang beli. So ini adalah body dia. Dah 2 tahun stiker pun dah terkoping macam ni. So itulah dia Sonic Saber. Saya harap
segala perkongsian hari ni dapat memberi sedikit info dan manfaat lah kepada semua orang yang menonton. And kepada yang menonton sampai habis, terima kasih. Video ni saya rasa agak panjang dan mungkin sangat panjang pada sesetengah orang. So kalau korang suka konten yang macam ni, korang suka mini 4WD, korang suka dengan benda-benda yang macam perbezaan antara kit made in Philippines, made in Japan, first print, yang reprint, korang boleh subscribe. Saya harap boleh buat banyak lagi konten seperti ini. Korang subscribe. Jangan lupa sekali like, komen dan share. Korang komen kat bawah apa benda lagi yang korang nak tahu, perbezaan ke, apa ke, ataupun nak pasang, nak buat yang kit khas untuk racing ke. Tapi itu saya belum study lagi. Saya pun tak pernah lagi beli-beli apa FRP, bumper depan, bumper belakang tu. Mungkin akan datang saya buat. Ataupun korang nak tengok konten-konten kita mengecat simple-simple ke, hari tu saya ada buat untuk ini, untuk polar bear kita Shiroko Mako. Ada sedikit cat kat situ, dekat Corsair rim tu, menggunakan paint X1 dan X11. So kalau korang suka, korang komen je dekat bawah apa konten korang nak. Ataupun apa-apa benda lain ke, toys lain ke, Kamen Rider ke, apa ke, korang boleh komen juga kat bawah. InsyaAllah kalau saya ada rezeki, saya boleh buat video tu lagi akan datang. So kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum.